billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan peluang untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu tujuannya untuk kita mengumpul pahala sebanyak yang boleh agar ini menjadi saksi yang terbaik untuk kita sewaktu mana kita berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negara akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk edisi 5 Januari 2023 bersamaan 12 Jamadul Akhir 1444 Hijrah. Dan insya-Allah seperti biasalah rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru akan membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, sama-sama kita fahami, dan juga salah satu cara Allah nak memberikan kebaikan kepada kita adalah dengan memahamkan kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan khususnya tentang agama kita yakni Islam itu sendiri. Dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus tafsir dan tarannum, kita akan meneruskan lagi kesinambungan perbincangan kita menerusi surah As-Saffat, dan pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 insya-Allah. Dan juga sidang penonton sekalian, bagi menjawab soalan-soalan, bagi menjawab segala kekeliruan kita selama ini mungkin tentang tafsir ataupun ayat-ayat yang kita akan bincangkan sebentar tadi, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang yang memiliki nama sama serupa dengan saya. Saya Da'i Luqman. Yang kedua ini ataupun ahli panel kita ini juga DL juga. Siapa dia? Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Sihat Doktor? Alhamdulillah, sama sedundun kita pada pagi ini. Nama sama, baju pun sama. Mudah-mudahan semangat kita pada pagi ini juga akan bersama-sama memberikan pencerahan kepada sidang penonton sekalian insya-Allah. Seperti biasa sidang penonton sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasa dalam silibus tarannum dan juga tafsir ini, seperti biasa kita akan mendengarkan ataupun diperdengarkan bacaan, dan juga mungkin pada pagi ini Al-Fadhil Doktor akan menerangkan kepada kita tentang contoh bacaan ataupun qiraat yang lain. Itu semua kita akan tahu sebentar saja lagi. Jadi sebagai permulaannya ni Doktor, kita perdengarkanlah daripada ayat 36 hingga ayat 37 hingga 39 surah As-Saffat. Silakan Doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama dalam program Tanyalah Ustaz tafsir dan tarannum ini, dan kita akan membaca daripada ayat surah As-Saffat ayat 37 hingga 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal jaa'a bil haqq
وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Itu dia tuan-tuan, puan-puan muslim rahmatullah sekalian, 3 ayat daripada surah As-Saffat ayat 37 dan 39. Sebelum kita bincangkan sedikit macam mana Man telah sebut tadi, iaitu berkenaan dengan bacaan qiraat dan tajwid sedikitlah tuan-tuan. Berkenaan ayat-ayat kita baca ini, Ustaz minta Man dululah untuk baca terjemahannya. Terjemahan, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya ini adalah Ustaz lebih layak untuk menerangkan, tapi tak apalah disebabkan oleh request atau permintaan daripada Ustaz. Jadi ayat ke-37 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak, Nabi Muhammad bukan penyair dan bukan pula seorang yang gila, bahkan ia telah membawa kebenaran yakni tauhid dan mengesahkan kebenaran yakni tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Ayat 38, sesungguhnya kamu yakni wahai orang-orang musyrik akan merasai azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan di ayat yang ke-39, dan kamu tidak dibalas melainkan dengan balasan yang sepadan dengan apa yang kamu telah kerjakan. InsyaAllah. Terima kasih Da'i Luqman. Betul Man, nama kita sama. Tapi ada yang tak samanya, satu muda satu tua lah. Allahu Akbar. Tapi semua kita akan mengikut jadual Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan muslim rahmatullah sekalian. Berkenaan dengan ayat yang kita baca, 3 ayat ini, Ustaz nak menyentuh sedikit tentang ilmu qiraat. Sengaja Ustaz bawakan sedikit ini supaya kita sama-sama dapat menekuni, dapat memerhati bahawa di sana ada bacaan-bacaan yang lain, tetapi juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak menjadi satu kelaziman, satu amalan kepada masyarakat kita untuk membaca pelbagai qiraat. Baik. Tuan-tuan sila perhatikan ayat 38 dan 39. Ayat 38 itu dalam bacaan Imam Warash daripada Nafi'. Innakum lazaiqul azabil alim, itu lazaiqu tu mad wajib dibaca dengan 6 harakat. Kita baca 4 ataupun 5, tapi Imam Warash membaca dengan 6 harakat. Satu. Yang kedua, azabil alim dibaca dengan naqal, azabilalim. Lam itu ada baris, hamzah dibuang. Jadi azabil alim jadi azabilalim. Ustaz baca dulu, lepas ni nak minta Man pula baca. Bilalim. Innakum lazaiqul azabilalim. Cuba Man. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum lazaiqul azabil alim. Tamam. Nah, itu bacaan namanya Waras daripada Nafi'. Dan ayat yang seterusnya itu wa ma tujzauna illa ma kuntumu ta'malun. Kuntum itu ditambah dengan waw 2 harakat. Kuntum jadi kuntumu ta'malun. Kuntumu ta'malun 2 harakat. Itu bacaan Qalun, perawi yang sama daripada Imam Nafi'. Wa ma tujzauna illa ma kuntumu ta'malun. Kuntumu ta'malun. Cuba bantu jelas. Wa ma tujzauna illa ma kuntum
Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, itu kita kata ada sedikit perbezaan perbezaan pada bacaan tadi. Adakah membawa perubahan makna? Tak. Jawapan yang paling mudahnya ialah tidak membawa perubahan makna. Yang berubahnya kaedah sahaja. Nah, macam contohlah kalau di Kelantan ikan, ganu ikang. Ada. Kalau Kedah macam mana pula? Sama juga kan. Air, ayak dan seterusnya dah. Jadi maknanya perubahan dari sudut, tapi benda sama. Nah, ikan itu juga tapi sebutannya sedikit berbeza. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu itulah bacaan qiraat, dan ini diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau tuan-tuan tanya daripada mana datangnya bacaan qiraat ini? Daripada permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, falam azal astaziduhu, aku ni Rasulullah kata, aku ni sentiasa minta Allah tambah. Setiap kali turun ayat, ya Allah tambahlah satu, Allah tambah satu. Nah, kemudian turun ayat lain, Allah tambah, ya Allah tambah lagi satu. Sebabnya ada di antara umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah dah nampak bahawa di tanah Arab itu sendiri tak mampu baca serupa satu cara sahaja. Lalu dimintalah cara lain, sehinggalah turun 7 anzal Quran ala sab'ati ahruf. Turunnya Al-Quran itu di atas 7 huruf. Walaupun 7 huruf itu perbincangan yang panjang, tapi bolehlah kita katakan bahawa 7 jenis bahasa dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi ianya juga merujuk kepada tempat, sesuatu tempat ataupun permintaan itu seperti mana kita jugalah bahasa kita sendiri pun dialek yang ada lorat-lorat tersebut. Kalau Kedah sendiri Ustaz, air tu kalau orang belah utara ni dia akan bagi ayak, tapi kalau ke Baling dia tukar Ustaz, dia cakap bahasa orang putih sikit, nak minum air. Maksud minum air tu air Ustaz. Jadi insya-Allah satu info ataupun maklumat yang baik untuk sama-sama kita dapat dan juga pelajari pada pagi ini tentang qiraat dan juga sejarahnya. Jadi insya-Allah, jadi Ustaz, untuk penerusan yang berikutnya Ustaz, iaitu berkaitan dengan, boleh tak kita masuk untuk ke ayat yang ke-37 tentang penerangannya Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih Da'i Luqman dan tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada perbincangan kita pada pagi ini, iaitu bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya bahkan Rasulullah SAW datang dengan kebenaran dan membenarkan para rasul yang lepas. Ayat ini sebenarnya bila dirujuk kepada tafsir apa semua tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan, dituduh, wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Macam mana kami nak ikut satu orang yang mana dia ini adalah ahli penyair. Ahli penyair ini sastra dan orang yang sentiasa mencipta puisi-puisi indah yang menarik untuk menarik manusia, padahal dia bohong aja. Jadi itu syair. Kemudian bahkan majnun, dia gila. Jadi tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat menyakitkan, iaitu Rasulullah membaca ayat-ayat Allah tapi dituduh bahawa yang dibaca itu bukan ayat Allah, bahkan itu adalah ciptaan dia sendiri, dan dia tergolong daripada orang yang pandai mencipta bahasa indah sehingga menarik orang ramai. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, tuduhan-tuduhan seperti ini bahkan pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam telah berlaku begitu banyak. Dan yang menentang ini tak kiralah kecil besar tua muda, semua menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut sebahagian kecil. Mengikut sebahagian kecil. Di antara menentang ini ialah golongan bangsawan, orang yang hebat-hebat. Contohnya kita kata Abu Jahal, kemudian Syuraik bin Akhnas, kemudian Abu Sufyan. Abu Sufyan masa awal belum Islam, dia Islam pada tahun ke-8 Hijrah ketika Fatah Mekah. Baik, mereka ini siang hari menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada satu tahap tuan-tuan, mereka tidak boleh berbohong pada jiwa mereka sendiri bahawa yang Muhammad baca ini sedaplah. Yang dia baca ni masuk dalam jiwa, menusuk dalam jiwa. Dia tak boleh tahan juga akhirnya tak. Jadi tuan-tuan, siang hari dia Muhammad bohong, Muhammad ini mengada-ngadakan cerita Muhammad segala-galalah menuduh Rasulullah SAW. Malam, ni cerita malam pula.
mereka ini akan mengangkat perlahan-lahan pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar bacaan Al-Quran. Ini cerita dalam Sirah Ibn Hisham apa semua tuan-tuan. Jadi bila mereka pergi ni, tiga-tiga dia pergi. Syuraik, Abu Sufyan, Abu Jahal. Dan mereka ni dah malam kan, zaman tu tak ada lampu, gelap ya kan. Kalau ada bulan pun nampak gitu-gitu yalah sedikit. Jadi seorang duk bercutu, seorang duk bercutu ni. Dia tak jumpa dah. Jadi masing-masing mendengar seronok dengan bacaan ayat Al-Quran. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, hakikatnya orang menentang dulu, kini dan selamanya sebenarnya hakikat dia tak boleh bohong. Dalam jiwa dia tu masuk ayat seronok tentang ayat Al-Quran. Akhirnya tuan-tuan seronok ni tertidur. Tidur kat sebelah Allah takdirkan tertidur di situ dah. Sadar-sadar bila matahari tu dah mula naik dah sikit dah. Semua dah. Jadi tuan-tuan mereka pun cepat-cepat balik. Cepat-cepat balik ni terserempaklah di jalan yang sama tiga orang ni. Terkejut. Kamu mari mana Abu Sufyan? Mula tanya. Syuraik kamu mari mana? Mula tanyalah. Jadi tuan-tuan bila kita tanya, tahulah mereka bahawa mereka datang daripada rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bila begitu mereka pun bersumpah. Demi Allah, kita memalukan kaum kita sendiri ni kan. Kita menentang, tiba-tiba kita datang. Jadi sebab itu tuan-tuan bersumpah dengan nama Allah bahawa kita tidak akan datang. Wallahi kita tidak akan datang lagi. Baik, mereka bersumpah dengan nama Allah, disebut dengan wallahi. Mereka Islam ke? Tapi Ustaz, sebelum tu Ustaz, kita nak tahu adakah mereka di Islam atau tidak, sebab dia pun dengar jatuh cinta dengan ayat Al-Quran. Nak tahu lanjutan pada kisah tersebut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita mempelajari satu ilmu yang cukup mahal, iaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran, menerusi silibus tafsir dan taranum kita, membincangkan topik berkaitan dengan surah Saffat ayat 37 hingga ayat ke-39. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi sebelum ni kita berhenti berehat seperti tadi, sedang betul sekalian, kita sedang mendengar sebenarnya penceritaan kisah sejarah daripada Al-Fadhil Dr. Luqman kita, iaitu berkaitan dengan 3 orang ni yang pada asalnya ni menentang, tetapi seterusnya mereka pula terjatuh cinta sebenarnya dengan Al-Quran. Bagaimana kesinambungan kisah tersebut, Dr. Silakan. Terima kasih Man dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Mereka mendengar bacaan Rasulullah SAW pada malam hari, tertidur dan balik jumpa tengah jalan. Jumpa tengah jalan ini tahulah daripada rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah dengan nama Allah, kami tidak akan datang lagi. Masing-masing buat sumpah. Soalannya, mereka bersumpah tu adakah mereka orang Islam? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, mereka bersumpah dengan nama Allah sebab mereka kenal Allah. Betul. Kenal Allah. Kenapa? Kerana kesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keduanya ialah memang Allah sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang-orang bukan Islam tu, siapa buat langit bumi ni? Allah. Mereka mengaku itu. Nama ayah Rasulullah Abdullah. Jadi maknanya sebelum Islam sudah ada nama Allah ini. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Allah menyebutkan dengan jelas, hanya kenal tidak menyebabkan dia beriman. Tak. Nah, bahkan kalau dia mengaku Allah sendiri pun tidak menjadikan beriman lagi. Sebab ada syaratnya. Orang beriman ni syaratnya apa dia? Iaitu beriman dengan rukun iman yang 6. Nah, an ta'budallah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khairi wa syarri. 6 perkara. Jadi tuan-tuan, kalau hanya mengaku Allah itu memang buat langit dan bumi, tidak menjadikan dia beriman lagi. Sebabnya Allah sebut dalam Quran, wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan tuhan-tuhan lain sebagai tuhan, kawan kepada Allah. Allah Tuhan, ya.
tapi ada Tuhan lain lagi. Buat kawan. Tuhan pasir, Tuhan perigi, Tuhan rumah. Ada Tuhan lain. Yang itu tak jadi. Maka terbatal keimanan mempercayai Allah itu sebagai Tuhan langit dan bumi. Tak boleh. Itu iman tidak boleh campur. Itu dipanggil syirik. Baik tuan, berjanji itu akhir mereka baliklah. Malam karang agak aman datang balik ke tidak? Datang. Seronok dengar. Jadi Abu Sufyan agak Syuraik tak datang sebab dah bersumpah ni. Takkan langgar sumpah aku termakan sumpah kan? Abu Jahal pun sama. Dia orang tu dua orang tak datang. Pergi balik. Pergi balik duduk tempat yang sama, tertidur lagi. Jadi malam kedua jumpa sumpah lagi. Ni kena makan sumpah dah ni. Kemudian balik semula esok yang ketiga 3 hari tu pergi lagi tuan-tuan, balik jumpa lagi sekali, 3 kali berturut-turut tuan-tuan, nak membuktikan bahawa Quran ini memang dia ada satu panahan dalam jiwa manusia, boleh pecah jiwa dan hati manusia kerana ayat-ayat Allah ini. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, tuduhan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syair ini sebenarnya hanya di mulut, walhal hakikatnya kesan daripada kehebatan Quran itu masuk dalam jiwa mereka. Akhirnya yang daripada 3 mereka ni, Abu Sufyan, Syuraik dan juga Abu Jahal, satu Islam, iaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhu memeluk Islam pada tahun ke-8. Jadi sebab itu tuan-tuan, itu tuduhan pertama. Tuduhan yang kedua, majnun. Orang lagi teruklah. Dah habis cara mana nak buat ni, orang percaya kepada Muhammad ni kan. Dia jangan ikut dia gila. Tak? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan syariat buat haji ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang seluruh tanah Arab itu walaupun belum Islam, mereka pergi buat haji. Pergi buat haji. Mana haji tak sempurna lah cara dia. Dia anggap itu cara Nabi Ibrahim. Pergilah buat ada tawafnya apa semua. Pergi buat haji. Dan tuan-tuan, Nabi SAW ini antara yang dibuat oleh Rasulullah ialah pergi ke khemah orang buat haji tu. Nah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kamu ucap la ilaha illallah, kamu berjaya. Pergi khemah ni pula qulu la ilaha illallah tuflihu. Selepas Rasulullah pergi tu, ada orang ikut belakang. Siapa dia? Iaitu Abu Lahab, pak saudara sendiri. Kamu minta maaf ya, kamu ada budak tadi tak datang cakap pada kamu sekian-sekian. Ada. Jangan layanlah dia. Ini majnun. Ini majnun. Ya tuan-tuan, muslim-muslimat berahmat Allah sekalian. Antara sifat yang asal yang kita terima ialah manusia ni dia ada sifat baik dan ada sifat yang tak baik. Ada sifat ni yang tak boleh bergabung sekali, yang bertentang. Nah, dalam kaedah ini dipanggil al-jam'u bainan naqidain muhal. Menggabungkan dua benda bertentang tak boleh dalam satu masa. Contoh, siang dan malam boleh bergabung tak? Tak boleh. Jadi apa? Air dengan minyak tak? Tak boleh. Dia tak bercampur. Hak dengan batil, Islam dengan kufur. Dia Islam dan juga kufur. Tak boleh. Dia mesti Islam satu dan kufur satu. Jadi samalah juga sifat Muhammad ini ada 2 yang disebut dalam Al-Quran, Al-Amin. Dan ini digelar Nabi SAW Al-Amin, seorang sangat amanah, terbukti. Sehingga bila Kaabah runtuh, akhirnya yang mengangkat Hajar al-Aswad ke tempat itu ialah seorang bernama Muhammad. Kenapa? Orang percaya kat dia ni Al-Amin, amanah. Baik tuan-tuan, tiba-tiba tuduh gila. Boleh bersatu tak antara amanah dan gila? Tak boleh. Jadi maksud Ustaz tadi iaitu mengumpul antara 2 ni, benda yang gila dan benda amanah ini tak boleh duduk sekali. Positif negatif tak boleh bergabung. Positif negatif tak boleh bergabung. Jadi sebab itu tuan-tuan, mesti salah satu sahaja. Sama ada Muhammad ini amanah ataupun gila. Salah satu sahaja. Maka tuan-tuan bila cek daripada sejarah hidup Muhammad ini, memang dia amanah. Tak mungkin dia gila. Jadi sebab itu, ini hanya semata-mata tuduhan dan orang tak dapat nak terima bahawa Muhammad ini gila, bahkan dia amanah. Jadi tuan-tuan, 2 sifat ini yang ada pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW dituduhlah dengan sifat tersebut. Dan akhirnya Allah menjawab dalam ayat inilah, bal ja'a bil haqqi. Bahkan
datangnya Muhammad dengan hak dan kebenaran. Kemudian wa saddaqal mursalin, membenarkan nabi-nabi dan rasul yang lepas. Baik, membenar ni di atas konteks apa? Ya, membenar ini di atas konteks apa? Maka tuan-tuan, kalau tuan buka terjemahan sudah dia sebut di situ, ialah berkenaan dengan tauhid. Berkenaan dengan tauhid. Dan tuan-tuan, sangat menarik. Nabi SAW ini bukan sahaja tauhid, bahkan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW ini boleh kata hampir keseluruhannya daripada syariat lepas. Perhatikan kan? Rukun Islam ada 5. Mengucap, semayang, puasa, zakat, haji. 5. Baik, kita cek. Mengucap ada tak zaman sebelum Rasulullah SAW? Ada. La ilaha illallah tu ada. Yang tak ada ialah Muhammadur Rasul, sebab Muhammad belum lahir. Jadi makna sudah ada separuh. Kemudian sembahyang ada tak? Sembahyang ada. Ada. Solat Nabi, syariat Nabi. Nabi dan Rasul sebelum ini sembahyang. Cuma sembahyang tidak sempurna sebagaimana kita lah. Tapi rukuk dan sujud ada. Kalaulah orang tanya, Ustaz, macam mana cara sembahyang Nabi-Nabi lepas? Ustaz angkat tangan, minta maaf, tak tahu. Dan kita pun tidak disuruh mencarinya. Macam mana sembahyang Nabi-Nabi? Tak ada. Kita sudah ada syariat Muhammad yang sempurna ini. Ikut yang ini, cari tentang salat ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Tapi poinnya ialah sudah ada salat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, sebelum turunnya perintah salat dalam Isra' Mi'raj, sembahyang wajib tu, Rasulullah sudah sembahyang. Ya, Rasul sudah sembahyang. Bukti kat mana? Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang muslimun itu, qumil laila illa qalila, bangunlah malam melainkan sedikit. Bangun malam untuk apa, man? Solat. Baca Quran juga pada salat tersebut. Jadi maknanya sudah ada perintah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata macam mana solat? Ya, ada rukuk dan sujud. Cuma kesempurnaannya adalah selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sembahyang ada dah. Zakat ada. Agak-agak man bila man tahu ada zakat? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud alaihissalam atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu wallahu alam. Tapi yang Ustaz nak sebut di sini adalah zaman Nabi Musa alaihissalam. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Baik, Qarun adalah daripada kalangan kaum Nabi Musa. Kata mufassirin dalam hal ini ialah ibnu ammi, bukan orang jauh, sepupu Nabi Musa alaihissalam. Qarun sangat miskin, tuan-tuan, sangat miskin. Tapi apabila dia ni minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi akhirnya Allah beri satu ilmu luar biasa, buat emas kan. Hebat-hebat kita ni ilmu cari emas. Mana korek tanah lah, pergi ayat-ayat tanah tu keluar emas kecil-kecil tu kan. Itu hebat-hebat kita lah. Tapi Qarun tak, lebih hebat lagi, ilmu buat emas. Ya, entah dia campur apa nama, entah asid tu asid ni, wallahu a'lam lah. Tapi maknanya akhirnya jadi emas. Emas betul. Jadi dia sangat kaya ni tuan-tuan. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwah. Hartanya kunci saja man dibawa oleh orang gagah perkasa, kuda, unta, bawa kunci aja. Harta agak-agak masya-Allah lagi banyak. Jadi itu kunci. Dalam Quran sebut kunci sahaja, begitu keadaannya. Jadi tuan-tuan, bila begitu akhirnya Qarun sangat kaya. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam telah datang kepada Qarun minta zakat. Ustaz, nak teruskan lagi Ustaz. Seronok dengan kisah tentang Qarun juga Nabi Musa ni, tapi kita nak berhenti berehat sebentar Ustaz. Jadi sahabat sekalian, nak tahu sambungan tentang kisah tersebut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama pada pagi ini kita menelusuri daripada surah As-Saffat ayat 37 hingga 39. Alhamdulillah, kita masih lagi sedang mempelajari daripada ayat yang ke-37 dan sekarang ni kita sedang memasuki fasa berkaitan dengan Nabi SAW sendiri itu diutuskan untuk membenarkan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dan Alhamdulillah, Ustaz sudah pun, Doktor sudah pun membincang kepada kita ataupun menerangkan kepada kita tentang dua. Yang pertama iaitu tentang syariat Nabi dan sebelum ini pun sudah ada 2 kalimah syahadah. Yang kedua syariat tentang solat. Yang ketiga Ustaz tentang syariat zakat ni masih belum selesai ni Ustaz. Silakan tu. Baik, terima kasih Man dan tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Ustaz cuba merujuk bahawa boleh katakan hampir keseluruhan syariat lepas tu datang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma datang syariat Muhammad ini menyempurnakan. Adalah bahagian-bahagian yang kita kata dibatalkan itu ada, tetapi majoritinya adalah daripada syariat-syariat yang lepas. So yang tadi kita bincang zakat. Jadi Qarun bila sangat kaya, Nabi Musa datang. Allah suruh bayar zakat. Datang minta zakat. Pada masa inilah tuan-tuan, Allah nak uji dia asal pada sangat miskin, kemudian jadi sangat kaya. Bila sangat kaya ni tuan-tuan, akhirnya dia takabur. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Hei Musa, aku dapat tu dengan ilmu aku sendiri. Dah mula dah. Adakah ilmu dia? Dah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta sedikit, itu pun sebagai uji sahaja kepada dia. Dan tuan-tuan, dia takabur. Pada masa itulah فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Kami tenggelamkan dia dengan rumahnya dalam laut tu kan. Jadi laut dan tempat itu sekarang tuan-tuan. Tenggelamkan dia dan mati bersamanya. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, matinya Qarun dan juga dengan hartanya sehingga ilmu sekali mati. Agak-agak kalau hidup lagi tuan-tuan, dia berwariskan ilmu dia. Habis manusia. Senang tak ada orang gali kan? Jadi tu sampai satu tahap tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ini iktibarlah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak hinakan satu orang, Allah boleh gunakan kehinaan sampai bila-bila. Tenggelam di sana, kita kata di kawasan tanah Arab, laut mati apa semua tu. Kita berkorek tanah kat Malaysia ni jumpa harta Qarun. Harta dia juga. Apa kaitan pula daripada sana sampai ke sini? Tapi Allah nak disebutkan oleh para ulama lah, ini Allah nak muliakan nama dan hinakan nama tu. Bila nak hina, Allah boleh hina sampai bila-bila. Bilal menjadi Bilal dah mati lama. Tapi bila kita pergi, mana Pak Bilal? Mana Tok Bilal? Mana Tok Bilal? Kenapa? Kerana Allah nak muliakan nama tersebut. Padahal bukan Bilal, itu muazzin. Betul. Jadi itu hakikat. Boleh saja Allah nak muliakan dan menghinakan satu orang. Khafidatun rafi'ah. Baik, itu zakat. Kemudian puasa. Puasa juga disebutkan, kalau tuan-tuan buka tafsir, cerita tentang Nabi Allah Musa AS ketika nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sina, Allah suruh puasa. Jadi puasa Nabi Allah Musa ini luar biasa. Puasa 30 hari kemudian tambah lagi 10 hari. 40 hari katanya tidak berbuka terus. Kita kata orang macam mana, tapi Nabi Musa ingat tuan-tuan, fawakazahu Musa faqada alaih, sekali dia tumbuk tu mati. Masya-Allah. Hebat-hebat peninju tu pun kalau tumbuk orang tak mati. Tapi Nabi Musa ni kekuatan Allah daripada dia. Jadi boleh jadilah wallahu a'lam sebenarnya. Boleh jadi Nabi Musa itu memang puasa dia demikian. Tapi syariat puasa sudah ada. Dan kemudian haji yang sebenarnya kita maklumlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maksud saat sini ialah kelima-lima perkara tersebut sudah ada dalam syariat yang lepas dan dibawa kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqal mursali, dia membenarkan yang nabi-nabi yang lepas. Dan poin paling penting tuan-tuan di sini ialah tentang at-tauhid. Tentang masalah beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, membenarkan Allah sebagai itu Tuhan, at-tauhid. Baik. Tuan-tuan, dalam masalah tauhid ini perhatikan, semua nabi dan semua rasul bawa satu benda sepakat, inilah dia, la ilaha illallah. Dan rasul pada zaman, beriman kepada Allah dan rasul pada zaman. Perhatikan ayat Quran hampir sama semua sekali. Wa ila adin akhahum huda
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Kaum Ad, Nabi Hud, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, malakum ubudullah, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Samud Nabi Saleh, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, sama juga. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama dia punya ayat tu kan. Kepada Nabi Nuh alaihi salam, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Sama juga. Jadi maknanya tuan-tuan, semua nabi, semua rasul adalah bersepakat membawa satu tauhid sahaja, iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasul pada zamanlah. Kalau zaman kita ialah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul ini membawa perkara yang sama, tak kiralah dia orang biasa ataupun raja. Dan rasul-rasul tuan-tuan, kalau menjadi pemerintah, mana ada berapa je rasul jadi pemerintah? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf Menteri Kewangan, Nabi Muhammad. Ya, itu sahaja. Ada lagi yang lain? Tak ada dah. 4 orang ini tuan-tuan. Makna rasul ada berapa? 300 lebih kan? Makna nabi-nabi ada berapa? Nabi ada ratus ribu. 100 ribu lebih. Jadi makna tuan-tuan, semua mereka itu adalah membawa perkara yang sama tentang tauhid. Kalaulah mereka itu dapat pemerintahan, itu top up. Satu kebaikan lah untuk memudahkan urusan menyampaikan agama Allah. Itu satu kebaikan, tetapi bukan itu matlamat. Matlamatnya manusia sembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi satu pencerahan yang cukup mendalam, sebenarnya juga menarik Ustaz, berkaitan dengan ayat 37. Walaupun kita tengok ayat tu tak sampai sebaris tapi masya-Allah penerangan daripada para ahli tafsirin, mufassirin kita memberikan kepada kita pencerahan yang mendalam untuk kita memahami tentang ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz dengan perbincangan kita ini dengan meraihkan soalan pertama untuk episod pada hari ini, dengan meraihkan soalan daripada Al-Shal, daripada Rusdin Samah, insya-Allah, daripada Rusdin Samah di Facebook. Assalamualaikum Dr. dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya merujuk ayat 37 surah As-Saffat. Apakah ianya merupakan suatu pendekatan mengapa Rasulullah SAW memilih kaedah untuk tidak membalas kembali segala tuduhan dan cercaan daripada kaum musyrik terhadap baginda, hingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjawabnya bagi pihak rasulnya? Mohon pencerahan doktor, biar tahu jangan keliru. Wallahu alam. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Rosdin Samah. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, kenapa Rasulullah tidak membalas balik cercaan-cercaan? Baik, tuan-tuan, ada 2 sudut jawapan yang saya nak sebutkan di sini. Yang pertama sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya sangat luar biasa. Iaitu kedudukan Nabi, memang bila sebut seorang Nabi ini, dia sanggup terima semua ujian, semua cercaan, bersabar dan bertahan dengan luar biasa. Makali kalau kita nak ikut begitu, hampir tidak mungkin. Tapi insya-Allah lah kita jejak sedikit-sedikit jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertahan, bersabar dengan maki, cercaan, hinaan dan seumpamanya. Yang pertama sekali ialah tentang akhlak. Dan itu contoh yang sangat luar biasa. Ni orang kata kalau orang baling najis, kita baling bunga. Cakap senang pun nak buat. Cuma kita diserang dalam internet, dalam Facebook, tak boleh tahan kita. Tak ada isbir tak ada. Tapi itulah yang model yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita, bersabar terhadap perkara seperti itu. Satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, Allah sendiri perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
kalaulah orang duk kutuk kepada jangan kamu kutuk orang yang menyembah benda lain, berhala ke menyembah Tuhan yang lain, jangan kamu kutuk. Sebab apa? Kalau kamu buat begitu, maka mereka fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Mereka akan balas balik, iaitu dengan cara mereka mengutuk Tuhan kita dalam keadaan mereka tidak mengetahui, mereka jahil. Jadi itu antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan buat begitu. Mana kita kata kalau dia kata begitu, kita kutuklah dia punya Tuhan, dia kutuk kita balik. Jadi itu sebenarnya tidak memberi kebaikan. Dan tuan-tuan, ini kita boleh perhatikan, walaupun orang-orang Islam ini pada tahap yang dia katakanlah kita kata teruk sangat, tidak beramal dengan Islam apa semua, tapi tuan-tuan perhatikan satu perkara, ini hampir keseluruhan orang Islam tidak buat perkara ini. Man biasa tengok tak orang bakar Quran, menghina Quran tu, bakar Quran. Dalam internet banyak ada bakar Quran, marah dan bakar Quran. Ada tak orang Islam balas bakar Injil? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Seteruk-teruk orang Islam pun dia tidak akan bakar. Kenapa? Kerana ini ajaran Islam. Jadi oleh kerana Nabi Isa tu kita punya nabi juga, kan? Kita kalau tak beriman dengan Nabi Isa, tidak beriman kita, sebabnya tidak beriman dengan rasul-rasul yang Allah telah turunkan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, orang Islam ini dari sudut tersebut mereka tidak akan buat. Walaupun katalah macam mana, tapi orang lain boleh bakar Quran, kita tidak akan bakar Injil, kita tidak akan bakar Taurat. Kenapa? Kerana itu akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tunjukkan kepada kita. Allahu akbar. Jadi itu sebenarnya kita kadang-kadang tak sedar benda tu. Ya, betul. Tapi rupa-rupanya itulah juga keberkatan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan juga hikmah daripada sebalik Islam yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi Islam sekalian, banyak lagi doktor yang kita akan kupas, kita akan jawab soalan-soalan para sahabat. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini dapat kita ambil ilmu yang cukup mahal, iaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Walaupun kita hanya membincangkan 3 ayat daripada surah Saffat, daripada ayat 37 hingga 39, namun dalam satu ayat itu saja pun kadang-kadang sudah memberikan satu pentafsiran, satu penerangan dan juga pencerahan yang cukup mendalam, yang kadang-kadang tak tercapai di akal kita itu sendiri. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan juga kehadiran daripada ahli panel kita, Dr. Luqman, memberikan penerangan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Janganlah kita simpan ilmu kita dapat pada pagi ini untuk kita saja. Apa kata kita laksanakan tugasan cukup mudah, iaitu dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita kongsikan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan lagi doktor perbincangan kita pada pagi ini dengan tafsiran bagi ayat berikutnya, iaitu ayat yang ke-38 daripada surah As-Saffat. Silakan doktor. Baik, terima kasih Da'i Luqman dan tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Allah menyebutkan dalam ayat seterusnya 38, innakum ladzaiqul azabil alim. Sesungguhnya kamu ini pasti akan merasai ataupun akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Orang-orang musyrikin ataupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Tuan-tuan, menjadi syarat, dan Allah letak syarat ini, iaitu seorang itu kalau dia buat salah, dia buat dosa, dia kufur kepada Allah, Allah marah, betul lah. Tetapi Allah tidak akan mengazab mereka ini sehinggalah datang seorang utusan Allah, seorang Rasul. Ayat Quran sebut dengan jelas, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan azab sehinggalah datang Rasul dulu. Bila Rasul datang tak ikut lawan, itu baru-baru ni azab.
Dan ini juga menjadi perbincangan tentang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau merujuk dalam internet lah. Internet itu macam-macam orang ambil. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masuk syurga ke masuk neraka? Tak. Masuk syurga ke masuk neraka? Dan Ustaz ringkasnya lah, tak sebab kedua perbincangan kita. Cuma nak beritahu tuan-tuan, ada hadis sahih Muslim yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ada seorang datang mengadu, Rasulullah, ayahku kat mana? Rasulullah kata dalam neraka. Dia pun sedih menangis. Terus dia keluar. Rasulullah panggil balik. Nanti. Panggil balik. Dan Rasulullah pun lembutkan hati dia, pujuk hati dia. Inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapak kamu dalam neraka. Hadis itu sahih Muslim. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ulama bincang panjang. Sehingga Imam Suyuti menulis buku kitab berkenaan dengan menolak bahawa ayah Nabi tidak masuk dalam neraka. Tulis kitab. Dan dalil bukti-bukti semua. Sebab hadis tersebut ada perbincangan ni kan. Tapi antara dalil yang sangat kuat ialah ayat ini. Seorang yang mana yang sebelum daripada syariat, iaitu orang yang dipanggil ahlul fatrah, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak azab melainkan telah datang rasul. Ayah Nabi SAW sempat dengan rasul ke tidak? Tak sempat. Nah, jadi kita duduk situ ialah tuan-tuan, senang ya. Lain serah pada Allah ibu lah. Nabi pun sama juga. Ya, ibu Nabi pun sama. Dia tak sempat. Dengan orang tak sempat ini, maka kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan sebab itu tuan-tuan, yang Allah kata bahawa kamu pasti akan diazab oleh Allah ini setelah datang Rasul lawan, tak ikut, tak setuju, menentang amal kepada mereka itulah. Allahu Akbar. Walaupun mereka dah tahu kebenaran tapi tetap menentang. Itulah yang mereka yang termasuk dalam golongan yang terseksa ataupun menerima azab yang cukup pedih daripada Allah SWT, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih perbincangan kita ni dengan meraihkan soalan yang berikutnya pada sahabat Facebook kita daripada saudari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 38, soalan pertama, apa perbezaan azab dan bala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dan soalan kedua, ketika di zaman umat terdahulu azab yang diturunkan Allah secara langsung, tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW Allah menahan azabnya. Semua ini adalah doa baginda yang sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Soalan dia, apakah antara azab umat terdahulu yang dihilangkan di zaman Rasulullah? Terima kasih. Silakan doktor. Terima kasih kepada Syahira Lia Muhammad. Soalan sangat baik tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Apa beza di antara bala dan azab? Baik, tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Pertama dari sudut perkataan, bala itu boleh dua. Baik boleh jadi bala an hasanah, ataupun bala dalam maksudnya yang jahat, boleh jadi juga. Allah guna dalam Quran ini, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Nablu makna bala. Kami uji, makna ujian asalnya. Ujian itu dalam bentuk jahat pun ujian, yang bentuk baik pun ujian. Nah, jadi kalau bentuk jahat tu kita kata dapat balak yang kita faham itulah. Kemudian balak dalam bentuk baik pula mungkin dengan harta, dengan kenikmatan, akhir lupa, boleh jadi juga. Nah, jadi dengan sebab itu dua-dua boleh digunakan untuk balak tersebut. Adapun azab, memang azab ini tak ada azab yang baik, tak ada. Jadi kalau balaan hasanah ada sebut dalam Quran, wal yubliyal mu'minina minhu balaan hasanah, ada balak yang baik. Azab tidak ada azab yang baik. Baik. Itu perbezaannya lah. Kemudian yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala boleh dikatakan umat-umat dahulu Allah membalas dengan segera. Buat satu kejahatan yang dilarang oleh para rasul apa semua, tak lama dihancurkan. Misalnya kaum Samud. Kaum Samud ini mereka ini wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabu yaumin 'azim. Jangan kamu kacau unta yang menjadi mukjizat Nabi Allah Saleh itu, jangan kamu kacau, maka mereka telah sembelih, fa'aqaruha, telah sembelih. Bila sembelih ini tuan-tuan, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kamu tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari, maka Allah hancurkan kaum
sambut. Jadi maknanya bala untuk orang dulu ni, azab orang dulu ni segera yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Tapi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah takjil ataupun takhir, menangguhkan. Kena juga ujung, kena juga lambat. Kenapa? Ini adalah rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya tidak dikenakan seperti mana kaum-kaum lepas. Kali kena hancur semua sekali. Tuan-tuan, Nabi Lut, Nabi Lut apabila kaumnya LGBT yang sangat luar biasa, tuan-tuan, buat dosa dah diberitahu semua, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata ginilah, Nabi Lut, dah mereka tak dengar sangat ni, maka fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun, kamu berjalan malam keluar daripada kampung ini, maka jangan berpaling ke belakang, illa mura'atak, melainkan isteri kamu tu ni paling belakang. Jadi paling belakang ni maksud ulama kata ada dua. Yang pertama sekali memang paling belakang betul. Yang kedua ialah berpaling belakang itu tak ikut Nabi Lut. Jadi sebab itu keluarganya sekitar yang dalam tafsir menyebutkan hanya 13 orang selamat. Dia keluarlah 13 orang, yang lain semua mati bam sekali saja dia kenakan itu, hancur lebur. Dan ini tidak berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah adalah berlaku sikit sebanyak, tapi tidaklah seperti mana yang hancur terus kaum tersebut seperti mana berlaku kepada umat-umat yang dahulu. Ini apa dia? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi, dalam surah Yasin. Melainkan ialah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau seorang itu buat jahat, kemudian Allah masih selamatkan dia, dia tak boleh kata, tengok aku buat jahat, minum arak, berbohong, buat segala-gala kejahatan, aku sihat, aku okey, aku selamat. Dia jangan kata begitu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana itu ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat apa dia? Rahmat Allah lewatkan sikit supaya dia bertaubat. Ambil peluang. Makna dia kata, Allah mujurlah, Allah buat begini. Kalau Allah hancur terus macam mana? Tak ada peluang. Jadi tuan-tuan, makna itu sudah ada rahmat esok. Dia pula menyombong diri orang. Aku pergi buat kat Kaabah begini. Tak ada apa pun. Dia menyombong. Tunggulah. Yang ini kalau Allah nak, Allah boleh hancurkan seperti mana kaum-kaum yang lepas. Itu dia panggil illa rahmatan minna, rahmat ke atas kami, wa mata'an ilahi, kami tangguh sekejap. Seronok-seronoklah sekejap. Man kita kata sekejap apa lama, bertahun-tahun, sampai ketua nampak sihat aja, tak sembahyang pun, contoh. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, lama pun tapi berbanding dengan umur kita atas muka dunia ini, berbanding akhirat berapa lama, kita akan jawab lepas ini. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, nak tahu juga tentang bandingan umur kita di dunia juga di akhirat, itu kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Sebab apa? Kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Pesanan daripada MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, pada pagi ini sama-sama kita mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan teranum menerusi surah As-Saffat ayat 37 hingga ayat 39 pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi insyaAllah, jadi saudara sekalian, doktor, kita teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini tentang surah As-Saffat ayat 37 hingga 39 ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Salrasik Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 38.
Adakah orang-orang yang pasti akan mendapat azab siksaan yang pedih dan berterusan itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran yang Nabi SAW ajarkan dan mereka menyembah ikutan dari nenek moyang mereka sahaja? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih pada Sarasik Cik Ci. Soalan yang baik, alhamdulillah. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, kalau ditanya tentang soalan adakah pasti seseorang yang tidak menurut perintah Allah, menentang Allah dan Rasul pasti masuk neraka, maka jawab pasti itu kita tak boleh kata. Yang pasti. Kenapa tuan-tuan? Kerana ayat Quran sebut dengan jelas, yu'adzibu man yasha wa yarhamu liman yasha. Itu Allah boleh mengampunkan, Allah boleh azabkan siapa dia nak, boleh merahmati. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Cuma ni tuan, kita bercakap dengan ayat-ayat yang Allah sebut bahawa orang yang buat jahat Allah balas jahat. Orang buat manja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Manja'a bil hasanati falahu khairum minha. Nah, siapa buat baik maka Allah balas baik. Wa manja'a bis sayyi'ah kejahatan fala yujza illa mislaha, tidak akan dibalas melainkan apa yang dia buat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap di atas apa yang telah Allah khitabkan, Allah telah sebutkan demikian, kita kata demikian. Cuma pasti atau tidak itu serah pada Allah. Ada saja manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ampun, itu hak Allah. Kita tak boleh kata apa. Tak? Cuma kita yakin bahawa innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janji. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu orang yang mana boleh tak kita pastikan si fulan orang ni, nama si fulan ini masuk neraka ni. Boleh ke tidak begitu? Tak boleh. Haram begitu, tak boleh. Tapi yang boleh apa dia? Yang kamu buat ini, contoh kamu tak sembahyang itu haram. Haram itu membawa ke neraka. Itu betul. Sebab Allah kata gitu, Rasul kata gitu. Yang minum arak ini adalah perkara yang haram. Kalau kamu minum itu menuju ke neraka. Itu betul. Cuma tak boleh jadi hakim. Ya, tak boleh jadi hakim. Kamu minum arak memang confirm masuk neraka. Itu tak boleh. Itu bukan hak kita. Cuma kita menyatakan bahawa itu adalah Allah menghukum demikian, dan hukuman itu ialah ke sana, ke neraka atau ke syurga. Itu boleh. Allahu akbar. Itu mana kita hati-hati situ tuan-tuan. Kalau nak bagi confirm bahawa confirm masuk neraka, tak. Confirm masuk neraka tak boleh. Cuma kita harap mudah-mudahan dia masuk dalam syurga, itu boleh. Tapi kalau bercakap tentang hukum, bahawa hukum ini membawa ke syurga, hukum ini membawa ke neraka, itu betul. Sebab Allah dan Rasul yang kata begitu. Begitu, insya-Allah. Jadi hak Allah Subhanahu taala untuk menentukan seorang itu sama ada ke syurga ataupun neraka. Jangan kita menjadi buat pandai-pandai orang kata apa, buat kerja Tuhan ni. Janganlah kan, jangan untuk kita menjadi penghukum. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan terjawab soalan tersebut, Ustaz. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya, atau kita perbincangan kita yang berikutnya berkaitan dengan ayat yang ke-39. Kata, silakan aja. Baik, terima kasih dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat yang seterusnya, ayat ke-39. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kami tidak akan membalas melainkan apa yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, yang dia buat, yang dikerjakan. Maka itulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat ini adalah satu tempat sebagai tempat balasan. Dan akhirat ini mesti dan wajib ada. Nah, ini cuba perhatikan cara Ustaz nak sebutkan ini tuan-tuan. Akhirat ini mesti dan wajib ada. Mesti dipercayai oleh orang Islam, diimani oleh orang beriman orang Islam, dan mesti juga dipercayai oleh orang bukan Islam. Dah macam mana pula begitu dah? Orang bukan Islam anda percaya akhirat. Baik tuan-tuan. Sekiranya, ni perhatikan tuan-tuan, sekiranya akhirat ini tidak ada, maka tidak adalah keadilan di atas muka dunia ni selama-lamanya. Perhatikan kan? Contohnya, tadi kita sembahyang subuh. Mana kenapa sembahyang subuh?
Subuh sebab Allah suruh main subuh. Ya, betul lah tu. Allah suruh subuh. Kalau tak semayang, Berdosa. berdosa. Apa lagi? Lepas berdosa jadi apa? Berdosa akan menyebabkan kita dapat azab pada Allah. Kita dibalas. Kita dibalas. Ini keyakinan kita bahawa semayang dapat pahala, dapat balasan akhirat. Semayang, tak semayang, dapat dosa, dapat balasan akhirat. Kerana balasan akhirat itulah maka kita, ya Allah, kami ni takut, ya Allah, kami tak mampu. Maka dengan sebab tak mampu ni kami taat perintahkah kamu. Boleh saja kita taat semata-mata taat pada perintah Allah, tapi sebahagian kecil, sebahagian besar tidak akan begitu. Ya, iaitu orang yang mana memang aku buat ni lillahi ta'ala, sungguh tak ada sebab-sebab lain. Ya. Tapi tuan-tuan, kalau dia buat itu kerana takut pada azab Allah, sudah memadai. Itu termasuk dalam ikhlas untuk orang awam. Untuk orang biasa. Untuk orang biasa macam kita ni, okey saja. Semayang nak pahala, Boleh. sedekah nak pahala, boleh. Tidak ada masalah itu untuk orang awam. Tapi kalau orang tasawuf yang tinggi tahap itu, memanglah dia kata tak ikhlas lagi setara tu. Itu tahap tinggi, berapa orang boleh buat. Baik tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu balasan. Dan kalaulah tidak ada akhirat tuan-tuan, apa jadi? Contoh kita mati serupa je. Orang Islam mati, masuk dalam kubur, mati kerah begitu saja. Orang buat Islam mati kerah, serupa je. Maka tuan-tuan, nescaya kita tak semayang. Kenapa? Semayang buat apa? Sama. Baik minum arak terus. Kenapa? Tak ada pun akhirat. Baik kita rasa tu macam mana rasa arak, kita bertahan tak nak minum tu kenapa? Kerana kita tahu ini perintah Allah dan juga ini adalah akan kita masuk dalam neraka kalau buat demikian. Baik. Ustaz bagi contoh mudah yang lain tuan-tuan. Seorang ragut. Yang peragut ini banyak kena tangkap ke banyak lari lepas? Banyak lari lepas. Tak dapat tangkap. Orang kena ragut tu apa jadi? Kadang-kadang dia masuk hospital, mati, koma dan seterusnya. Tak. Teruk dia. Jadi, baik, kita kata kalau gitu seronoklah dia buat jahat lepas. Kita orang Islam kata tidak akan lepas. Kenapa? Kerana di akhirat ada dia punya balasan. Makna setiap orang buat satu dosa, dia tipukah, dia buat segala-gala kejahatankah, dia berbohongkah, segala-gala tuan-tuan, maka di akhirat tidak akan lepas sekalipun atas dunia lepas. Dan ini tuan-tuan, kalaulah Ustaz sebut tadi orang bukan Islam pun kena yakin bahawa adanya hari akhirat. Kalaulah tidak ada hari akhirat, nescaya semua orang buat jahat beruntung, orang buat baik rugi. Boleh faham kan? Boleh faham. Jadi maksudnya tidak ada guna buat baik kalau tidak ada akhirat. Kita yakin kita buat baik, bertahan daripada tak buat dosa ini. Kenapa? Kerana adanya hari akhirat. Jadi dengan sebab itu orang bukan Islam pun kena yakin dan percaya bahawa mesti ada satu hari pembalasan. Itulah dia yang kita imani sebagai hari akhirat. 17 kali sehari kita wajib baca Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, pasti kami balas. Insya-Allah. Satu analogi yang cukup mudah tu untuk kita faham, itu berkaitan dengan kalau memang benar tak ada akhirat, maka pada saat tu buat jahat itu satu keuntungan, buat kebaikan itu pula satu kerugian pula. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan terdapat soalan tersebut. Tambahan sedikit doktor, berkaitan dengan soalan yang sama juga, iaitu berkaitan dengan kalau dah mendapat pembalasan di dunia, sebagai contohnya dihukum dengan hukuman hudud ataupun qisas ni, adakah sudah terlepas di hukuman di akhirat? Betul. Baik, terima kasih Mas, soalan sangat baik ya. Kalau orang tu dah kena hukuman atas muka dunia, kita cadangkan juga supaya dia minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan balasan atas muka dunia itu sudah menyelesaikan semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai satu taubat. Tapi ada juga yang kena atas dia, jagalah aku keluar ni, aku nak buat balik. Kalau dah kena dah dia nak buat balik, na'udzubillahi min zalik. Tapi ada satu kisah sangat menarik ini. Sahabat Nabi ni dia manusia biasa macam kita. Rasulullah tu maksum, tapi sahabat Nabi ni manusia biasa. Bila dia buat salah, memang salah juga, dan salah besar-besar juga dia. Sebahagian yang ada yang terlibat dengan zina wal a'yadzubillah. Tapi tuan-tuan, bila mereka dah buat perkara ini, mereka sangat tak sanggup menghadapi balasan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka sanggup hadapi hukuman atas muka dunia dengan semoga-moga tu hukuman atas muka dunia dia tidak akan kena di akhirat kelak. Dan ini berlaku dalam hadis sahih Muslim, menyebutkan seorang sahabat
Ma'is dan juga seorang lagi nama Ghamidiah, seorang perempuan di kalangan kaum Ghamidiah. Dia berzina. Bila berzina ni dia rasa Allah silapnya aku buat salah ni, aku jangan. Dia jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah terkejut. Berzina? Betul. Kemudian betul. Maka Rasulullah pandang ke tempat lain. Dia pusing. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah pusing belah sini pula. Aku berzina 4 kali. Maka orang mengatakan 4 kali seolah-olah 4 saksi lah. Maka Rasulullah pun kata pula pada dia, kamu kenen-kenen je kot. Ringan-ringan. Ringan-ringan je kot. Itu kata Rasulullah. Tak Rasulullah. Apa bukti? Terbalik Rasulullah minta dia. Apa bukti? Rasulullah. Sepatut dia minta Rasulullah apa bukti. Maka dia kata, aku mengandung. Bila sebut mengandung tu tak ada lah, memang bukti jelas lah tu. Maka sebab itu tuan, Rasulullah kata balik dulu. Balik. Kenapa balik pula? Balik dulu sehingga kamu melahirkan anak. Sehingga lahir anak tersebut, dia bawa anak yang masih merah tu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kata balik lagi itu sehingga menyusu anak 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Itu menyusu tu 2 tahun. Tuan-tuan, agak-agaknya kalaulah perempuan ini berfikir, kalau aku lari macam mana, nak kena azab, nak kena apa ni, hukuman Islam teruk tu, boleh tak dia lari kan? Boleh. Tentulah boleh. Adakah Rasulullah cari? Tak cari. Tapi tak, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tak sanggup Allah hidup macam ni. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam balik selepas anak itu sudah dia kata para ulama, apa anak tu sudah sebahagian ada roti di mulut, maknanya dah boleh makan sendiri. Pada masa itulah dijalankan hukuman terhadap wanita tersebut. Ada di kalangan sahabat terlepas cakap, bila buat hukuman rejam terlepas cakap bahawa ini perempuan jahat ini. Sebut begitu. Rasulullah terdengar begitu, Rasulullah panggil semua sahabat. Innaha qad tabat taubatan. Wanita ini telah dia matilah. Kerana hukuman dia mati, dia telah bertaubat dengan 1 taubat. Lau wasi'at ila 70 ahli Madinah la wasi'at. Lau qusimat, kalaulah dibahagi pada 70 orang ahli Madinah, nescaya mencukupi perkara tersebut. Taubat 1 tapi cukup untuk 70 orang. Masya-Allah. Itulah dia, kalau kita bandingkan keimanan zaman sahabat dengan kita pada hari Allah. Kita walaupun tak boleh nak ikut semua, doktor, saya rasa kita boleh ambil sedikit kan daripada kata doktor, taubat wanita tersebut merangkumi 70 orang ahli Madinah. Jadi saudara sekalian, satu inspirasi buat kita bersama untuk teruskan taubat kita setiap hari, insya-Allah. Jadi doktor, banyak lagi kita akan bincangkan, namun sebelum kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali lagi kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini, sedar tak sedar kita sudah pun berada di segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini, insya-Allah, dengan pembelajaran kita menerusi surah As-Saffat ayat 37 hingga 39 ini memberikan 1001 manfaat untuk kehidupan kita dan juga pedoman dan juga bantuan ataupun sebagai orang kata bantuan kita untuk meneruskanlah kehidupan kita. Banyak yang kita bincangkan pada pagi, bukan sekadar kita berkongsi tentang kisah, bahkan juga ada juga tentang hukum-hukum yang kita boleh sama-sama ambilkan sebagai iktibar kita, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan lagi doktor perjumpaan kita dengan pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Dr. Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-39. Ayat ini merujuk kepada balasan atas segala perbuatan kita di dunia. Soalan saya, apakah maksud sebenar menzalimi diri sendiri bagi orang Islam dan orang bukan Islam? Terima kasih doktor. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak. Soalan sangat baik, dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran disebut beberapa kali lah. Misalnya dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
walladzina idza fa'alu fahisyah, bila buat satu dosa, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri kamu sendiri. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, kita buat satu kesalahan, melanggar perintah Allah, bila Allah kata perkara ini kena buat, ini wajib, ini haram dan seumpamanya, bila kita buat, dia punya balasan tu kena kepada siapa, man? Kepada kita. Kira kita. Mana itulah maksud kita zalim pada diri kita sendiri, iaitu balasan itu bukan kena kepada Allah. Kalau kerugian itu kita, tidak rugi kepada Allah. Nah, kita jangan semayang belakalah nanti zuhur nanti. Contoh, Allah rugi ke tidak, man? Tak rugi. Tak rugi. Kita rugi. Allah kekal dengan kedudukan dia sekarang. Tidak ada akan, kalau semua manusia ini hari ini kita jangan sembahyang semua sekali, Allah akan turunlah dia. Tak ada. Allah tetap kekal dengan Allah tak ada pilihan raya. Tak ada. Tidak ada. Jadi hakikatnya tuan-tuan, yang kena ke dosa tersebut, yang kena balak tersebut, yang kena azab kita. Kerana itu dia menamakan sebagai zalim terhadap diri kita sendiri. Dan kalau zalim dari sudut orang bukan yang tidak beriman, ialah zalim sangat besar, ialah kufur itu sendiri. Kekufuran itu adalah zalim yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu, kufur itu adalah merupakan zalim yang sangat-sangat besar. Jadi sebab itu tuan-tuan, semoga-moga kita tidak termasuk dalam golongan yang Allah golongkan sebagai zalim. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim, insyaAllah. Jadi kita perlu teruskan lagi, lazimkan dengan istighfar, lazimkan dengan taubat kita. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa-dosa kita, insyaAllah. Jadi doktor, kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 39. Dan kamu diberi pembalasan menurut tindakan yang kamu lakukan. Soalan saya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hukuman dan balasan terhadap kejahatan yang telah pun mereka lakukan? Bagaimanakah dengan orang yang berniat untuk buat kejahatan tetapi belum sempat bertindak atau mati sebelum melakukannya? Adakah ia tergolong dalam orang-orang yang berdosa? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi soalan yang pertama tu mungkin dah terjawab. Jadi kita beralih dengan soalan yang kedua tu. Ya. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam soalan yang disebutkan ini, iaitu kalau kita berniat berbuat baik, dapat dah dengan niat tersebut, belum buat lagi. Tetapi dosa, kalau kita berniat nak buat dosa, belum buat, tak dapat dosa itu. Nah, itu asasnya dalam, maknanya ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat paling kurang 10 dapat pahala. Nah, kebaikan niat 1 pahala, buat kebaikan dapat 10. Kejahatan pula, kalau niat sahaja tak buat, belum dapat dosa. Cuma soalan ada dalam ayat Quran, surah Al-Hujurat, inna ba'dadh-dhanni sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Macam mana tu? Tadi kata bahawa kalau niat saja tak dapat dosa. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, ulama menghuraikan perkara ini, melihat kepada hadis. Sebab dia tidak, kita hanya melihat satu ayat sahaja kalau kita buat keputusan, tak boleh. Itu salah besar. Sebab dia berkait dengan ayat lain, berkait dengan hadis-hadis, dan hadis-hadis dalam perbincangan tentang hadis pula ada yang sahihnya, ada hasan, ada dhaif. Kemudian hadis pula ada konteks-konteks yang perlu diperbincangkan. Ini kerja para ulama. Jadi ustaz nakalkan sajalah pandangan-pandangan ini tuan-tuan, iaitu kalaulah niat tersebut dia sudah confirm akan buat, makna orang jenis ni kalau dia niat memang dia buat. Dosa. Ada. Makna dia kena awal-awal lagi berjaga-jaga untuk menghalang atau membatalkan niat tersebut. Tapi kalau jenis orang hanya terlintas, nak buat dosa, terlintas tu tak ada dosa lah. Itu tidak ada dosa. Tapi kalau dia jenis kaki, kalau dia niat nak buat, confirm dia buat, tu memang awal-awal tu sudah ada jadi dosa. Itulah antara pandangan-pandangan ulama. Jadi itulah penerangannya, kalau dia memang niat dan kita tahu memang dia ni memang jenis orang niat, memang buat, itunya akan datangkan dosa. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi sebagai kesimpulannya, boleh tak doktor rangkumkan apa yang kita bincangkan pada ayat 37 hingga 39 ini dengan 3
poin yang mudah untuk kita sama-sama fahami, dan juga boleh Doktor juga tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan sedikit bacaan doa ringkas. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Man. Tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Pada hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita ini membawa satu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan syariat itu sebenarnya telah dibawa oleh rasul-rasul yang lepas. Cuma datangnya rasul ini menyempurna. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan, walaupun kita tak dapat menentukan orang ini masuk neraka, masuk syurga, tak boleh kita tentukan itu, tetapi kita boleh beritahu bahawa kamu buat begini menuju ke syurga, kamu buat begini menuju ke neraka. Itu boleh sebab ada dalam ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kita semua ini pasti akan dibalas. Sekecil benda, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil benda yang baik, balas. Sekecil benda yang jahat juga balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yarah. Jadi semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah. Boleh Doktor. Bacaan doa ringkas. Kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Doktor di atas bacaan doa dan juga ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia Doktor, kekalkan Doktor dalam kesihatan untuk terus melebar luaskan ilmu kepada kami semua. Sebab apa? Sebab esok kita akan bertemu lagi. InsyaAllah Doktor sekalian, jangan lupa untuk saksikan episod esok hari bersama dengan saya sekali lagi dan Luqman dan juga Dr. Luqman. Di dalam kita meneruskan lagi sambungan daripada penjengat ayat kita pada pagi ini dengan ayat yang berikutnya, itu ayat 40 hingga ayat ke-42 surah As-Saffat. Jadi sahabat sekalian, saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap bicara dan juga tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.